di waktu petang di Gelang Serai. Salam sejahtera, moga anda sihat. Hari ini Ahad, Tahun Baru Cina 2023. Hujan lebat terus menerus sepanjang lebih seminggu. Cuaca sangat sejuk. Teringat aku keadaan begini semasa tinggal di kampung Gelang Serai. Tahun-tahun 50-an hingga 70-an, banyak kawasan Gelang Serai selalu banjir seperti di Jalan Ubi, Jalan Nior dan lain-lain kawasan Gelang, termasuklah kawasan halaman rumah kami. Rumah-rumah panggung biasanya dapur tempat memasak di bawah dan tempatnya rendah, boleh dimasuki air. Ini gambar kampung rumahku. Di sebelah kiri Jalan Al-Sekaf tidak banjir. Yang selalunya terjadi banjir ialah sebelah kanan gambar, iaitu halaman rumah kami, termasuklah kebun sayur di Jalan Betik. Masalahnya, ibu-ibu payah memasak dan mencuci pakaian sekiranya air tinggi masuk ke bahagian dapur. Banjir biasanya setinggi paras betis atau lutut orang dewasa. Tetapi tidaklah bahaya seperti kebanyakan negara yang ditimpa banjir. Longkang penuh air dan deras airnya. Yang payahnya, penduduk hendak pergi bekerja. Budak-budak hendak ke sekolah atau ibu-ibu keluar ke pasar. Terpaksalah kami mengharung air. Bila banjir begini, aku bosan duduk di rumah. Tak ada kawan. Berdiri di tingkap tengok air saja. Esa dan Mila serumah. Mereka ramai adik-beradik. Jadi, mereka tetap boleh bermain dalam rumah. Esa bijak. Ada saja yang boleh dibuat. Bapa Mila, Mama Draman, seorang kontraktor. Dia selalu bawa pulang perkakas kontraktor, termasuklah papan penggulung kabel. Wayarnya sudah tidak ada, jadi kabel itu terapung. Dengan menggunakan 2 batang kayu, Esa dan Mila dayung kabel itu. Bi, kau nak naik feri tak? Kau tunggu kat tangga, nanti aku datang. Aku pun siap berdiri di tangga. Mila dan Esa sedang mendayung menuju ke depan rumahku. Gembiranya dah lama tak dapat turun bermain. Kabel itu bergerak di halaman rumah kami, iaitu melepasi rumah Esa, rumah jirannya 3 bersaudara, iaitu Pak Cik Mail, Pak Cik Hamzah dan Pak Haji Ahmad. Selepas itu, kabel ke depan melalui 3 buah rumah orang Melaka yang bertentangan dengan rumah-rumah kami. Rumah hujung di tepi longkang besar ialah rumah Kapten Baci. Di tengah rumah Kapten Hashim dan yang hujung rumah Tok Mat. Kabel tak boleh sampai depan rumah Kapten Baci untuk ambil Salma, kawan kami. Sebab di situ air deras dekat dengan longkang besar. Dari situ aku nampak kebun sayur sudah tenggelam. Kami kesukaan dapat naik feri itu bergilir-gilir. Ramai yang nak naik dan kami dayung hingga ke tepi pagar rumah Nek Anjang. Walaupun tak dapat berlari-lari, tetapi kami suka dapat bermain rakit. Sungguh pun begitu, budak-budak tak turun bermain air. Mereka takut dimarahi ibu bapanya. Selalunya hanya sehari saja banjir. Selepas air surut, tanah menjadi sangat lecak. Lecehnya hendak keluar ke sekolah atau ke tempat kerja ataupun ke kedai. Bila keluar rumah, kami terpaksa berkaki ayam dan jinjit kasut sampai tepi jalan Al-Sekaf. Kami cuci kaki, barulah kami pakai kasut sekolah. Bahayanya bimbang, terpijak benda-benda tajam atau belut tersangkut di kaki.
Waktu itu siaplah aku akan terpekik, disangka ular. Pernah majlis kahwin di kampungku, iaitu majlis persandingan Majid dan Hayati. Hujan dari pagi tak henti-henti hingga tengah hari. Air pun mulai naik hingga paras lutut. Pengantin lelaki tiba waktu tengah hari. Ia tinggal di rumah sewa kedai asoi berdepan dengan rumah pengantin perempuan, hanya beberapa meter saja. Semasa bertandang, terpaksalah pengantin lelaki didokong oleh 2 orang kawannya. Tetamu yang ada bersorak seperti lucu melihat pengantin didokong. Kumpulan hadra bermain kumpang dengan berdiri kaki berendam di dalam air. Acara silat dibatalkan. Nasiblah pengantin itu. Pada awal tahun 70-an, banjir paling besar berlaku pada petang hari raya. Persiapan hari raya sudah dibuat pada awal-awal lagi. Orang ramai ke pasar Gilang pada awal pagi walaupun dalam hujan lebat tanpa henti. Jam 11 pagi air sudah tinggi melebihi paras lutut. Ibu-ibu tak dapat memasak sebab dapur sudah naik air. Ada juga yang memasak dengan kaki berendam di air. Pada petang, kira-kira jam 5, air sudah mencecah lantai rumah panggung. Kami tak dapat berbuat apa-apa. Aku dengar ada penduduk yang hanyut ketupatnya. Kesian. Kali ini banjir besar. Malam hari raya tak dapat keluar bersuka-suka seperti biasa di Gelang. Aku dan kawan-kawan dah berjanji nak ke Gelang malam raya. Sedih tak dapat menikmati keseronokan orang berjualan malam raya. Sepanjang malam, hujan mencurah-curah. Kami duduk di meja atau katil tanpa makanan. Tak ada apa yang boleh dibuat. Tengok air saja. Bilalah hujan akan berhenti? Esoknya, pagi raya. Hujan sudah berhenti. Di halaman masih penuh air. Masing-masing membersihkan lumpur di lantai. Hari raya pertama habis begitu saja. Bagi orang-orang yang tidak kena banjir, mereka tetap keluar beraya. Alangkah riangnya dapat beraya beramai-ramai. Budak-budak yang paling gembira sekali, seperti dalam gambar ini. Waktu-waktu seperti inilah aku rasa cepat-cepatlah nak berpindah ke rumah flat. Tidaklah sengsara dengan banjir, lecak, pakaian yang basah dan kelaparan. Sungguh sejuk sekali. Begitulah pengalaman banjir semasa tinggal di Gelang Serai. Hingga di sini cerita aku. Sampai berjumpa lagi di lain kisah. Bye.